أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu ayah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Pada kali ini hari ini adalah hari Selasa bersamaan 29 Oktober 2024. Pengajian kita pukul 9.40 malam, iaitu sambungan kursus bahasa Arab dari zero, membincangkan fi'il madhi dan fi'il mudhari', bahagian ataupun sesi yang keempat. Jadi untuk sesi yang keempat ini Ibu Ayah, saya telah maklumkan dalam grup tadi bahawasanya kita nak bincangkan mengenai kalimah ja'ala. Setuju tak Ibu Ayah yang dirahmati Allah? Kalimah ja'ala adalah di antara kalimah yang sangat banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Boleh kita kata setelah daripada qala ada banyak jenis lah. Kadang-kadang kita jumpa qul, kadang-kadang kita jumpa dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il amar dan sebagainya. Okey. Jadi kita baru sesi yang ketiga sebelum ini dan ini sesi yang keempat, kita masih baru sangat belajar mengenai fi'il madhi. Okey. Bermakna yang kita akan jumpa ibu ayah sekarang ni sedang buka rumus fi'il madhi kan? Betul? Buka rumus fi'il madhi sekarang ya. Pastikan buka rumus fi'il madhi. Okey. Kalau kita jumpa dalam Quran, ja'ala dalam Quran ada banyak bentuk. Kadang-kadang kita jumpa dalam contohnya kalimah ja'ilun. Kita tak belajar lagi ja'ilun, belum masuk lagi. Kita kadang-kadang jumpa yaj'aluna. Kadang-kadang kita jumpa taj'alu. Kadang-kadang kita jumpa ij'al. Itu semua kita belum belajar lagi sekarang. Yang kita nak belajar hari ni fi'il madhi saja. Okey? Fi'il madhi saja bermakna kotak pertamanya akan jadi ja'ala. Ja'ala ni secara asasnya ibu ayah, kalimah ja'ala secara asas maknanya menjadikan. Dia ada makna-makna lain. Waalaikumsalam Kak Lisa, tak apa. Dia ada makna-makna lain yang di tahap yang lebih atas lagi, kadang-kadang ja'ala maknanya lain. Maknanya mungkin ja'ala memulakan. Tapi yang kita nak belajar hari ini ja'ala yang memberi makna menjadikan sahaja. Cuma kita nak tengok kalau dia telah menjadikan, nak guna apa. Kalau mereka semua menjadikan ini bukan dengan makna mencipta sahaja, ada menjadikan dengan makna lain. Kita kena tengok konteks. Setuju tak saya kata ja'ala adalah di antara yang banyak kita jumpa dalam Quran? Tadi saya dah tanya tadi. Takut saya terlupa. Okay, rasanya dah tanya kot. Setuju ja'ala di antara yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran. Okey, kita terus masuk pada perbahasan dia, perbincangan dia. Jadi kita tengok dulu kalimah ja'ala. Kalimah ja'ala saja yang dalamnya ada makna dia. Okey. Kita boleh sama-sama tengok dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 ibu ayah. Buka surah Al-Baqarah ayat 22. Sekejap. Okey. Surah 4 betul. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Okey. Alladzi ja'ala
Allazi dialah yang ja'ala telah menjadikan. Jadi ja'ala ni untuk seorang ke dua orang ke ramai, itu dulu. Ja'ala ni seorang ke dua orang ke ramai. Kalau ikut bilangannya. Untuk kalau manusia seorang lah, kalau manusia seorang. Okey. Kemudian ja'ala ni, kalimah ja'ala ni untuk muzakkar ke muannas? Ibu ayah. Untuk muzakkar ke muannas? Untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Cuma kita dah tahu ja'ala ni untuk muzakkar dan bilangannya mufrad, singular. Kita kena tahu pula adakah ni manusia? Kalau manusia lelaki. Tapi ini untuk manusia ke? Allazi ja'ala, dialah yang telah menjadikan lakum kepada kamu semua al-ardha akan bumi. Firasha sebagai hamparan. Jadi siapa yang telah menjadikan bumi? Siapa yang jadikan bumi itu ibu ayah? Allah, bukan manusia jadikan. Allah jadikan. Jadi Allah Ta'ala ini adakah dia mufrad muzakkar? Ibu ayah, adakah Allah itu mufrad muzakkar? Bukan, bagus, faham pun. Bukan Allah itu yang muzakkar. Tetapi kalimah Allah itu yang muzakkar. Faham semua? Ibu Aisyah, okey ayah. Kita tak bincang pasal Esa sekarang ni, tapi bagus jawapan tu. Cuma saya nak bagi tahu kenapa digunakan ja'ala daripada 14 kotak fi'il madhi tu, kenapa digunakan kotak pertama? Kerana kalimah Allah tu kalimah singular, kalimah mufrad, dan dia kalimah muzakkar. Kalimah menunjukkan kepada muzakkar. Bukan muzakkar dengan makna Allah Ta'ala itu lelaki. Kalimah Allah Ta'ala itu lelaki. Makna kalimah Allah Ta'ala itu bersifat maskulin. Muzakkar, maskulin. Lawan maskulin, feminin, muannas. Okay, boleh faham semua kenapa digunakan ja'ala? Faham semua insyaAllah ya? Okey, bagus. Okey. Salin tahu ibu ya, terus salin. Contoh ja'ala tu daripada surah Al-Baqarah ayat 22. Jangan tangguh-tangguh. Ada abang Megat, ada malam ni, masya-Allah abang Megat, masya-Allah, tabarakallah. Nurhillini Rusli, abang Megat masya-Allah. Dah salin semua, alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tengok lagi contoh lain daripada ja'ala. Sekejap ya. Okey. Tengok yang lain. Buka surah Yunus ayat 5, ibu ayah. Surah Yunus ayat 5. Sama-sama kita buka surah Yunus ayat 5. Okey. Muka surat 208. Buka muka surat 208. Ayat 5. Dah semua ya? Okey. 208 ayat 5. Okey. Jadi huwallazi ja'ala syamsa, dialah yang telah menjadikan matahari dhiya'an sebagai cahaya, wal qamara nuran, bulan sebagai cahaya, dhiya' sebagai sinar. Okey. Jadi siapa yang menjadikan tu ibu ayah? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi saya nak tanya ibu ayah, banyak tak jumpa contoh-contoh ayat yang macam huwallazi ja'ala dalam Quran? Banyak tak jumpa contoh huwallazi ja'ala? Jadi dah tahu dah sekarang ja'ala itu fi'il apa ibu ayah? Ja'ala fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan perbuatan yang telah berlaku ke sedang berlaku? Telah berlaku. Cuba tengok terjemah masing-masing, ada tak? Dialah yang telah menjadikan. Ada tak? Telah. Pada ja'ala tu ada tak? Telah menjadikan. Allah Ta'ala yang telah menjadikan. Itu fi'il madhi, untuk perkara yang telah berlaku. Jelas semua insyaAllah? Bagus. Salin ya. Contoh tadi. Jadi lepas ni kalau jumpa huwallazi ja'ala, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, masya-Allah. Okey. Tengok pula untuk ja'ala kotak kedua.
Okey, cuba kita buka surah Al-A'raf ayat 190. Oh, tadi Abang Megat ada bagi contoh tadi ya? Sekejap, surah Helmi, apa ni Daniel? Tak apa. Untuk contoh, kelas ustaz, biar ustaz cari dulu, kecuali kalau ustaz bagi tugasan, standby contoh-contoh, baru kita standby. Okey, untuk malam ni kita gunakan contoh yang ustaz cari insya-Allah ya. Bagus Helmi. Al-Mulk ayat 15, Musa 53. Bagus, tapi ustaz tak buka ya. Kita buka yang ustaz bagi insya-Allah ya. Apa tadi? Surah apa tadi saya kata? Surah Al-A'raf ayat 190. Cuba buka. Al-A'raf ayat 190. Surah berapa semua tolong? Ayat 190. Ayat surat 175. Surat 175. Boleh buka? 175. Bukan. Sorry. Tak nampak mata. Betul lah kan? Kita tak fokus dah. Sekejap, sorry. Ayat 190. Betul lah. Maksud surat 175. Okey. Cuba tengok tu. Tak apa. Ibu satu Isya tak apa. Nanti tengok rekod insya-Allah. Dah buka semua dah? Dah, okey. Maknanya line saya okey lah ya, dapat dengar. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sekarang ni cerita pasal apa ni? Nampak? Huwallazi, ada juga yang keluar. Huwallazi. Waalaikumsalam Ibu Zainah. Tak apa Ibu, masya-Allah. Nampak Ibu Zainah dari Melaka, habis kelas lelaki pukul 9.30, terus cepat-cepat pula datang kelas bahasa Arab. Berkat masa Ibu Zainah, masya-Allah ya. Ibu ayah tengok ayat 189 dulu. Nampak? Huwallazi, dialah yang khalaqakum, telah menjadikan kalian min, daripada nafsin wahidah, satu jiwa. Okey, Nabi Adam AS. Wa ja'ala minha zawjaha, dan daripada Nabi Adam Allah menjadikan pasangannya. Jadi pasangannya suami dan isteri sekarang ni. Dah ada suami dan isteri. Okey, suami dan isteri. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini secara umum lah. Suami isteri secara umum. Tengok pula ayat 190. Falamma, dan tatkala Allah mengurniakan huma, kepada keduanya, salihan, anak yang soleh. Bukan khusus Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi pada suami isteri manusia. Jadi suami isteri ni berapa orang ibu ya? Suami dan isteri berapa orang? Suami dan isteri berapa orang? 2 orang lah. Nampak Allah katakan ja'ala, lalu mereka berdua menjadikan. Nampak tak? Ja'ala, ada alif tu. Ja'ala, mereka, cuba tengok terjemah. Mereka berdua tak? Ada tak? Mereka berdua menjadikan. Ada ya? Kedua-dua mereka. Bagus. Kedua-dua mereka boleh. Mereka berdua boleh. Menjadikan. Bagus. Ustaz, itu seorang lelaki, seorang perempuan. Boleh. Bukan mesti dua-dua lelaki. Ada lelaki, ada perempuan. Boleh. Dikira lelaki juga. Ja'ala. Jelas tak apa yang saya terangkan? Ja'ala, ada lelaki perempuan, suami isteri. Tapi Allah gunakan ja'ala untuk muzakkar. Walaupun seorang lelaki, seorang suami. Seorang isteri. Itu contoh. Contoh ja'ala, ambil daripada surah apa tadi? Surah Al-A'raf tadi ayat 190. Itu contoh ja'ala. Okey. Ini kalau ada sesiapa nak bertanya, tanya je tau. Kalau ada siapa nak bertanya, boleh bertanya insya-Allah. Bila selepas saya terangkan satu-satu contoh, sebelum masuk contoh lain, siapa nak bertanya boleh bertanya insya-Allah.
Okey. Tengok pula ja'alu, contoh ja'alu kotak ketiga. Ja'alu, kita tengok surah Ar-Ra'du ayat 16. Muka surat berapa? Ar-Ra'du ayat 16, muka surat berapa tu? Cuba cari. Ar-Ra'du ayat 16. Muka surat berapa ibu ayah? Cuba cari. Surah Ar-Ra'du ayat 16 tu muka surat berapa? Saya tunggu. Saya tak hafiz jadi tak ingat muka surat apa. 251 bagus Yusof. Yusof umur 10 tahun ni ibu ayah ya. Bagus. 251. Okey. Cari muka surat 251. Okey. Surah Ar-Ra'du ayat 16. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagus Yusuf ya. Tengok ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah. Kata olehmu siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Qul afa'at apa ni? Afa'attakhid af afattakhaztum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal yastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu, tengok fokus pada ja'alu. Am ja'alu, ataupun adakah mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu. Okey? Betul tak? Mereka mengambil ataupun mereka menjadikan bagi Allah ada sekutu. Ja'alu, ada mereka. Dan ada menjadikan ataupun mengambil. Tengok pada konteks ayat. Jadi ja'alu mereka ramai. Masya Allah, tabarakallah. Mereka menjadikan, betul ibu ayah ya. Okey. Setakat contoh-contoh tadi jelas tak semua? Dapat tak beza dia? Dapat beza dia? Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali. Okey. Okey, sekarang ni kita ada masa lagi 15 minit. Lagi 15 minit. Saya nak, siapa-siapa nak bagi contoh daripada apa yang kita telah belajar. Contoh daripada mana-mana kalimah pun tak apa. Kita nak tengok, adakah itu betul fi'il madhi ke, lain ke? Fokus pada yang waw alif. Fokus pada waw alif, kalimah yang ada waw alif saja. Cuba bagi sesiapa tolong cari. Saya nak dalam 3 contoh kita bahaskan sekejap. Kita dah belajar ja'ala ni sampai kotak ketiga. Kita nak tengok kalimah-kalimah lain yang ada waw alif. Cuma adakah betul kalimah tu betul-betul fi'il madhi ke bukan? Sebelum kita teruskan yang contoh-contoh seterusnya. Boleh bagi tahu mana-mana surah? Belakang kalimah tu ada waw alif. Ada benda yang saya nak bagi tahu. Ada rahsia yang saya nak bagi tahu. Boleh saya tunggu? Faham tak maksud saya? Faham kan? Apa-apa kalimah. Okey, bagus. Ustaz Anaib, ayat 16 surah apa Ustaz Anaib? Kena bagi tahu surah. Surah sama. Okey, surah sama. Kalimah apa tu Ustaz? Ja'alu. Ya. Okey, tak apa. Okey, bagus. Ada 2 kat situ. Ada khalaqu, ada ja'alu. Okey. Stop setakat Ibu Fadilah. Al-Mulk ayat 5. Kita ambil Ustaz Anaib dengan Ibu Fadilah saja. Yang lain tak payah bagi. 2 cukup. Ustaz Anaib punya dalam ayat yang sama ni pun ada, cuba tengok. Satu ja'alu. Nampak tak ayat 16 ni, ayat yang sama ni? Satu ja'alu, satu khalaqu. Jumpa ke tidak ibu ayah? Jumpa tak? Jumpa semua? Okey.
Tengok ya. Cuba tengok. Am ja'alu. Ja'alu kita dah bincang tadi. Khalaqu. Mereka menjadikan. Betul tak? Mereka menjadikan. Sorry. Mereka mencipta. Ada tak mereka? Khalaqu. Mereka mencipta. Ataupun menciptalah. Khalaqu. Kan? Okey. Mereka, okey, macam ni ya. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih. Ataupun adakah mereka tadi ja'alu, mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu-sekutu. Yang mana sekutu-sekutu Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Ta'ala itu, mereka menjadikan seperti penciptaan Allah Ta'ala. Ada tak mana-mana sesiapa yang lain yang dianggap sebagai Tuhan yang boleh mencipta macam Allah Ta'ala mencipta? Ada tak mana-mana kuasa yang boleh mencipta walaupun seekor lalat? Macam mana Allah Ta'ala cipta? Tak ada. Jadi dalam ayat tadi, syuraka'a, sekutu-sekutu, khalaqu, yang sekutu-sekutu yang diambil sebagai Tuhan tadi, mereka itu mencipta seperti ciptaan Allah. Okey? Betul tengok, khalaqu, mereka juga. Itu betul contoh dia. Bagus. Ustaz tadi itu contoh yang betul ya. Khalaqu. Kemudian tadi Ibu Fadilah, surah Al-Mulk ayat 5. Jom tengok sama-sama surah Al-Mulk ayat 5. Betul ke itu fi'il madhi? Tengok sekejap, jom. Surah Al-Mulk ayat 5. Okey. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Tak ada pun? Tak ada pun contoh? Oh, tak ada contoh. Ibu Fadilah ayat 5 surah Al-Mulk tak ada contoh ya? Tak ada contoh. Ada contoh lain? Okey, Daniel muka surat 562. Kita buka dulu muka surat 562 sekejap ya. Daniel. Muka surat 562. Masing-masing bila ni kita buka sama-sama ya. 562. Ayat berapa tu Daniel? Dia nak cerita pasal surah Al-Mulk ke? Okay, boleh siapa nak bagi contoh, tolong bagi contoh ayat dan surah apa? Kak Siti Zuliana. Okey, siap. Kita ambil daripada ni. Akhi Najmuddin. Al-Ma'idah ayat 53. Al-Ma'idah ayat 53. Okey, jom buka surah Al-Ma'idah ayat 53. Okey, dah cukup. Jangan bagi contoh-contoh lain ya. Cukup-cukup. Nanti pening kepala. Al-Ma'idah. Okey, buka surah Al-Ma'idah. Takut nanti banyak sangat orang-orang terkejar-kejar. Kalau boleh bagi surat terus ya. Al-Ma'idah ayat 53. Okey. Muka surat 117. Apa ya? وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ ila akhir ayah. Semput saya. Jadi betul ke contoh itu? Contoh yang diberikan oleh Akhi Ahmad Najmuddin. Jadi kalimah amanu betul. Amanu, orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Ramai. Amanu itu contoh fi'il madhi kotak 3. Betul? Aqsamu, mereka bersumpah dengan nama Allah. Betul tak? Terjemah aqsamu ada tak mereka bersumpah? Ibu ayah. Ada tak makna mereka? Aqsamu, mereka bersumpah. Surah Al-Ma'idah ayat 53. Ibu ayah fokus pada surah yang kita sedang bincang. Ada Okey, bagus. Ada satu lagi tu. Fa'asbahu, maka jadilah mereka. Ada tak? Asbahu khasirin, jadilah mereka semua.
Ada kan? Okey, jadi ramai yang faham lah. Ramai yang faham. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Cumanya, cumanya ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ni kena faham. Takut salah faham. Bukan semestinya asal jumpa belakangnya ada waw alif mesti fi'il madhi kotak 3. Kena faham. Bukan semestinya jumpa waw alif di belakang kalimah mesti fi'il madhi kotak ketiga. Faham tak maksud saya? Ya, ingat ya. Bukan semestinya jumpa belakang tu ada waw alif mesti fi'il madhi kotak ketiga. Itu kita kena belajar dalam lagi. Kita baru kalau jumpa waw alif di belakang tu, waw alif tak apa Faizal, masya-Allah. Ah, okey. Faham ya? Okey. Orang-orang tak apa boleh bang. Orang-orang pun ramai boleh. Faham tak semua? Saya ulang balik. Tak semestinya kalau jumpa waw alif di belakang mesti fi'il madhi kotak ketiga. Okey, yang lain faham tak? Pasal kita baru belajar basic sangat ni. Kita dah belajar kalau ada waw alif belakang, biasanya ada makna mereka. Mereka telah buat sekian. Tapi kita akan belajar lagi. Nanti kita akan belajar pada masa-masa yang akan datang. Bukan masa terdekat ni. Masa-masa yang lambat lagi. Saya takut ibu ayah, saya dah belajar dah. Saya dah belajar dah. Kalau ada waw alif belakang mesti fi'il madhi kotak ketiga. Tak semestinya. Cuba tengok contoh ayat yang sama ada dalam ni. Ayat 52 tengok ibu ayah. Ayat 52. Cuba tengok ayat 52 surah yang sama. Fayusbihu ala ma asarru. Nampak tak? Fayusbihu. Jumpa tak? Ayat 52 tu. Fayusbihu. Jumpa kan? Yusbihu itu bukan fi'il madhi. Itu fi'il mudhari'. Okey. Itu bukan fi'il madhi, itu fi'il mudhari'. Tapi ada tak waw alif di belakang? Yusbihu ada tak waw alif di belakang? Ada. Tapi dia bukan fi'il madhi. Bukan fi'il madhi, itu fi'il mudhari'. Tak belajar lagi kita ni. Fi'il mudhari' pula ada macam-macam jenis. Jangan sesekali bila cakap macam ni je, rasa susahnya ustaz nanti nak belajar. Kalau ada rasa macam tu, itu syaitan nak rosakkan otak kita. Kita baru belajar sesi keempat, jangan risau. Step by step. Step by step. Jangan terus nak saya terangkan, ustaz terangkanlah pula fi'il mudhari'. Tak boleh. Step by step. Fi'il mudhari' kita akan terangkan mungkin lagi 2-3 kelas. Faham betul-betul ni? Ustaz maaf, ibu ayah saya suara dia sangkut-sangkut pasal batuk lagi. Tapi jelas tak? Ibu ayah jelas tak? Jelas ya? Alhamdulillah. Okey, tadi Ustaz Anip kata contoh ayat 57 bawah tu. Okey, yang lain tak payah bagi contoh dulu. Tengok ayat 57. Okey. Ayat 57 ni saya pun baru tengok ya. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu itu fi'il madhi kotak 3. Orang-orang yang telah beriman. Maksudnya mereka tu telah orang-orang yang mana mereka telah beriman. Amanu kotak ketiga. La tattakhidhu, nampak tak? La tattakhidhu. Ada tak waw alif pada la tattakhidhu ibu ayah? Ada tak waw alif pada la tattakhidhu? Ada waw alif. Tapi cuba tengok terjemah dia. Janganlah kalian. Mesti kalian, bukan mereka. La tattakhidhu ada waw alif di belakang. Tapi terjemahnya janganlah kalian. Betul tak janganlah kamu ataupun kalian? Mesti kamu ataupun kalian. Mesti ada jangan. Mesti ada kamu atau kalian. Ustaz ada waw alif. Ustaz kata kalau ada waw alif mereka. Itu saya kata belum, tak semestinya. Kena belajar step by step. Macam tu ya. La tattakhidhu alladhina ittakhadhu. Alladhina ittakhadhu itu fi'il madhi. Ittakhadhu orang-orang yang menjadikan ataupun orang-orang yang menjadikan.
Ya, Ibu Fadilah, kamu, kalian sama tak apa. Kamu menunjukkan kamu tu ramai, kalian pun ramai. Yang penting bukan mereka. Jangan terkeliru. Dia setakat terjemah kamu, kalian tu kita tak payah fikir sangat. Yang penting ada waw alif tak semestinya terjemah mereka macam kita belajar. Okey? Kemudian utu al-kitaba, itu pun fi'il madhi tapi nama fi'il madhi majhul, tak belajar lagi. Wattaqullaha, bawah sekali. Wattaqu, nampak tak? Ada tak waw alif pada wattaqu? Ada waw alif tapi terjemahnya dan bertakwalah kamu, perintah. Wattaqu dan bertakwalah kamu, itu ayat kalimah perintah fi'il amar. Itu kata kerja suruhan. Wattaqu, bukannya dan mereka telah bertakwa. Kalau mereka telah bertakwa akan jadi wattaqau. Wattaqau, mereka bertakwa. Wattaqu, bertakwalah kamu. Sama-sama ada waw alif di belakang tapi tak semestinya jumpa waw alif mesti fi'il madhi. Okey. Untuk contoh yang saya bagi ni, yang saya kata tak semestinya jumpa waw alif mesti fi'il madhi, boleh jadi dia kata perintah, boleh jadi dia fi'il mudhari'. Faham tak secara asas saja tu? Jangan tu ada utu tadi dah bagi tahu utu tu fi'il madhi majhul. Faham semua ya? Ini kena tulis. Jangan dengar aja. Jangan dengar saja. Kalau dengar saja tak catat, nanti tak apalah, ingatlah. Ingat-ingat kejap lagi malam kan lupa balik. Wal'ayyasubillah. Catat siapa catat dah, siapa yang dah catat yang saya kata tak semestinya waw alif itu mesti fi'il madhi kotak ketiga. Siapa dah catat komen dah. Saya minta semua tolong bagi kerjasama. Siapa yang dah catat komen dah. Yang belum catat wajib catat. Okey, ibu yang dirahmati Allah, bagus semua. Yang terakhir, kita dah kelas yang keempat dan kita dah mula masuk sikit. Penting tak belajar ikut step by step? Tanya jujur ibu ya. Penting tak belajar ikut step by step? Penting ke penting sangat? Sangat penting. Saya nak tanya ibu ayah yang baru belajar. Yang baru belajar. Hak sama ada yang live ataupun yang akan ikuti rakaman nanti. Kalaulah kelas pertama, saya dah cakap dah pasal tak semestinya jumpa waw alif mesti fi'il madhi, pening tak? Kelas pertama, saya cakap tak semestinya jumpa waw alif ini adalah fi'il madhi, pening tak? Mesti akan pening. Mesti akan pening pasal apa? Kita tak tahu cerita, tiba-tiba je Ustaz cakap macam tu. Pening lah Ustaz, pening lah. Tapi kalau kita dah belajar step by step, dah faham step by step, apa itu fi'il madhi, kita dah belajar kotak ketiga sebelum ni, memberi makna mereka, dah faham contoh-contoh, dah faham contoh dengan kalimah-kalimah lain, baru kita masuk cerita faham malam ni. Kalau kita terus hari pertama dah terang pasal tu, pening, lepas tu dah tinggal pengajian. Yang nak masuk kelas ni itu 70 orang. Yang saya dapat istiqamah dalam 40 orang. Sampai kelas ke-10 nanti, untuk naik kelas sesi seterusnya, saya akan pastikan ibu ayah bagi pada saya nak tengok buku semua. Ambil video ringkas dalam 10 saat, apa yang dah dicatat. Kalau tak, saya tak pernah kena ikut kelas yang seterusnya. Saya tegas. Ibu-ibu yang lama tahu saya tegas macam mana. Ataupun ibu-ibu yang belajar dengan saya kat surau kat masjid tahu saya tegas macam mana. Pasal ni kita nak faham Quran, bukan buat main-main. Saya bukan ajar ni main-main, bukan suka-suka. InsyaAllah ibu ayah ya, maaf ya dapat ustaz garang sikit, tak apa ke? Boleh lah. Tak adalah garang sangat kot. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Tegas. Saya tegas insyaAllah. Setakat itu saja ibu ayah. Okey. Okey, saya nak tanya. Abang Khan Amos ni, Abang Johan betul? Abang Johan kan?
Abang Johan kan? Ah, Abang Johan daripada kelas pertama sampai keempat ni ada tak skip? Ada tak Abang Johan skip ataupun terlepas salin mana-mana point? Bukan kursus yang sebelum ni, yang sekarang ni. Kalau betul-betul ikuti, insya-Allah tak pening. Ikuti betul-betul. Jadi Abang Johan walaupun dah ikut kursus sebelum ni, dengar balik dengan teliti. Pasal terlepas tu abang tak faham. Betul tak saya kata? Tahniah abang dapat anak, masya-Allah tabarakallah. Pasal tu abang pening sekarang. Betul saya kata. Abang pening sekarang kerana abang terlepas kelas 1 sampai kelas 3. Tahniah dapat anak, masya-Allah. Nanti abang Johan dengar balik insya-Allah ya. Bagus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin